Wanita Hari Ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran hari Selasa 18 hari bulan Mac, dan kami di Wanita Hari Ini berharap anda semua sihat-sihat walafiat, dan seperti biasa hari Selasa kami bawakan anda variasi, satu lagi menu variasi pelbagai jenis makanan, dan hari ini yang istimewanya kami bawakan anda variasi masakan menggunakan sayur-sayuran. Maklumlah bila cakap pasal sayur-sayuran ni bukan setakat kanak-kanak, yang dewasa pun kadang-kadang ada yang susah nak makan sayuran, dan ini musim sekolah jadi mungkin ini waktu terbaik untuk anda pelbagaikan masakan menggunakan sayur-sayuran. Dan hari ini kita ada pelbagai jenis masakan, antaranya kita ada quiche brokoli dan salmon, quiche tomato, quiche bayam masak dengan cendawan, dan bukan itu saja, ada gado-gado, ada sup sayur, ada mix veggie dan juga masak lemak, ada dalca sayur, kailan masak ikan masin. Kalau dah terliur, sabar, ada lagi. Di sini ada pelbagai jenis orang kata sayuran yang digoreng, ada cendawan goreng, ada peria goreng, pegaga goreng. Yang istimewa ada sayur bayam Brazil goreng, dan sayur-sayuran ni bukan setakat masak lauk sahaja, kita boleh buat kek, carrot cake di sebelah saya ni yang saya tak sabar nak ambil, nak masukkan dalam mulut, tapi sekejap lagi saya boleh cuba. Jadi teruskan bersama kami sepanjang 1 jam ini untuk ketahui apa lagi yang ada, dan tak lupa juga di sebelah saya ni ukiran sayur-sayuran yang cukup cantik. Nampak tu ada burung apa tu, agak-agaknya burung pipit kot dalam ukiran ini. Okey. Dan bagi anda yang mungkin tertanya-tanya, adakah saya keseorangan hari ini? Tak, saya tak keseorangan. Saya juga bersama dengan Rina yang akan bersama dengan Beto Kai sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu kita dengarkan persembahan daripada Beto Kai dengan lagu terbarunya Janjimu. Silakan Beto. Mengapa dulu aku yang engkau temui? Mengapa kini aku yang engkau sakiti? Aku menderita dengan pelbagai persoalan yang bermain di fikiran. Perasaan apakah yang tersembunyi di fikiranmu? Keegoan apakah yang sering menghantuiku? Ataupun keegoanmu yang memaksaku untuk berterus terang kepadamu selama ini? Ku hanya ingin mengerti permainan apakah ini? Adakah cinta
Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton wanita hari ini. Itu dia tadi persembahan daripada Beto Kai. Nak panggil Beto ke nak panggil Kai? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Okey, kita panggil Beto Kai dengan lagunya Janjimu. Okey, selamat tengah hari kepada semua dan pastinya sesuatu yang ingin disampaikan oleh Beto Kai sendiri tentang lagu Janjimu yang merupakan single ketiga. Wow, dah single ketiga. Boleh cerita sikit tak tentang Janjimu ini? Okey, Janjimu ni mengisahkan seorang lelaki yang setia dengan perempuan tu. Okey. Tapi dalam masa yang sama, perempuan tu dah Curang. Curang dalam belakang dia macam tu. Banyak ya kes-kes begitu. Okey, dan mungkin boleh kongsikan Beto dari segi komposernya, penulis liriknya dan bagaimana mendapat kerjasama daripada mereka. Okey, lagu ni sebenarnya ciptaan sepenuhnya daripada saya. Wow. Saya cipta semua lagu ni. Okey, apa yang membuatkan anda memilih jalan cerita kisah kecurangan seorang wanita dalam lagu ni? Adakah ia berkisarkan kepada pengalaman-pengalaman mereka yang berada di sekitar anda ataupun pengalaman sendiri? Itu pengalaman dari sekeliling saya, kawan-kawan saya yang cerita kat saya apa masalah dia orang kan. Ada awet tapi macam tu kan. Okey. So tiba-tiba pun kadang-kadang ada terpelik dengan kita juga. Macam ada cerita tentang kita sikit macam tu. Okey, baiklah. Dah masuk single ketiga sebenarnya. Adakah kalau boleh dikongsikan dari segi genre muzik untuk single ketiga ini sama dengan yang pertama dan yang kedua? Okey, yang pertama tu lebih pada pop balada. Dia rancak sikit. Okey. Dan kedua dia balada macam ni. Dan ketiga pun balada dia. Apa agaknya yang membuatkan Beto sendiri yakin untuk mengetengahkan konsep balada ni? Sebab kalau kita lihat dalam kebanyakan artis-artis di negara kita ni memang lebih gemar dengan konsep ini. Pertama, sebab mungkin dari segi pendengar-pendengar juga yang suka dengan lagu yang membuai perasaan ni. Yes. Dan adakah Beto juga merasakan bukan sahaja sebab pendengar tapi kerana keserasian vokal Beto sendiri untuk lagu-lagu sebegini? Dia sebenarnya ada keserasian dengan suara saya sebenarnya. Sebab saya punya suara lebih kepada balada lah. Okey. So lagu ni pun memang saya tujukan untuk orang-orang yang putus cinta dia. Okey, baiklah. Dah pernah ada rancangan untuk melakukan kolaborasi ataupun duet bersama dengan artis negara kita? Buat masa ni tak ada lagi. Kalau diberi pilihan? Dibagi pilihan, saya akan pilih Kai Bahar. Kai Bahar, Beto Kai Yes. Bahar. Kenapa dalam banyak-banyak artis ini memilih Kai Bahar? Okey, actually saya pernah satu stage dengan dia. Jadi saya selesa dengan dia, memang selesa lah. Ada keserasian di situ. Apa yang meyakinkan awak dan juga untuk meletakkan harapan dalam industri muzik ni? Bagaimana Beto sendiri melihat diri Beto dalam industri muzik ni? Sejauh mana boleh pergi? Okey, itu saya letak pada rezeki lah. Kalau ada rezeki saya kat sini, insya-Allah rezeki tak ke mana. Okey, baiklah. Terima kasih Beto Kai bersama kita di Wanita hari ini untuk berkongsi single ketiganya Janjimu. Kalau boleh kita nak dengarkan satu lagi daripada Beto Kai. Lagu apa tu? Terpisah Jua ini. Terpisah merupakan single kedua dia. So, konsep balada juga. Konsep balada. Okey, baiklah. Kita dengarkan nyanyian daripada Beto Kai. Silakan. Cahaya hati mula merintih, jiwaku bergelora saat kau datang ku menangis. Pergilah wahai hati, jauhlah jauh kau berlalu, jangan kau kembali lagi meratap kasih yang tak pasti.
cintaku hanya untukmu. Kasihku, kasihku kekal bersatu. Sayangku terpisah akhirnya. Rinduku, rinduku hanya padamu. Cintaku, cintaku hanya untukmu. Kasihku, kasihku kekal bersatu. Sayangku terpisah akhirnya. Program Kebun Komuniti 8 Timur Seksyen 8 yang diusahakan penduduk setempat telah memenangi kebun tercantik kerana mempunyai kepelbagaian penanaman sayuran dengan konsep landscape yang cantik. Maznah Abdul Majid, 62 tahun, mula menjadikan aktiviti berkebun sebagai hobi untuk mengisi masa lapang selepas dia bersara setahun lalu. Bukan itu sahaja, aktiviti ini mampu menjana pendapatan daripada hasil tanamannya itu. Saya memang anak petani. Mak bapak saya memang bertani dekat kampung kan. So daripada kecil saya memang dah jadi tukang petik. Saya tanam macam-macam sebenarnya. Pucuk ubi, kangkung, sawi, itu senang lakulah. Hasil jualan tu tak banyak mana. Kalau ada masa terluang kan, elok tanam sayur, tanam cili, tanam serai. At least kan nak guna untuk dapur tu dah ada. Tak payah nak pergi beli kan. Yang puas hatinya kita dapat makan hasil tanaman kita sendiri. Maznah mula aktif berkebun setelah menyertai Persatuan Kebun Komuniti yang terdiri daripada 40 orang ahli. Setiap hari dia akan memastikan tanaman diselenggara dengan baik. Kebun komuniti bukan hanya sekadar aktiviti keluar peluh dan mengurangkan stres, malah mendidik komuniti mengamalkan pemakanan sayuran bebas daripada racun serangga dan baik untuk kesihatan. Cuaca dengan iklim efek lah. Dia kena cukup baja, kena cukup air, dia punya media tu sesuai. Lepas tu pest control lah. Yang lain tu kita tengok daun tu elok tak elok kan, dia kurang apa. Dia macam-macam lah. Kena tengok selalu apa masalah dia kan. Tapi bila dah biasa tu jiwa kita nak pergi inspect plant lah. Macam tu. Dalam era digital masa kini, Maznah masih memilih alam sebagai terapi diri berbanding meluangkan masa dengan teknologi yang semakin berkembang. Menghargai tumbuhan hijau dan meluangkan masa dalam aktiviti berkebun secara tidak langsung, Maznah dapat melestarikan alam. Okey, itu dia tadi bingkisan berkenaan dengan bagaimana minat seorang wanita dalam dunia tanaman sayur-sayuran itu sendiri. Tapi hari ini, istimewa di Wanita Hari ini, kita nak bawakan bahawa sayur-sayuran ini juga mungkin berpotensi untuk dijadikan satu kerjaya, iaitu mengukir sayur-sayuran. Kita nak bersama dengan Cik Muhammad Yusof Yaakob, pensyarah College Community Beaufort, Kota Kinabalu. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan dua pelajarnya, iaitu Muhammad Helmi Irwan. Yang mana satu Muhammad Helmi? Dan juga Muhammad Sufi Rajali. Kedua-duanya juga adalah pelajar College Community. Teruskan membuat ukiran. Sambil-sambil itu kita nak kongsikan juga dengan Cik Yusof. Kalau dilihat sebenarnya ini juga salah satu cara lah untuk kita kata sebagai terapi diri kan. Betul. Bagi mereka yang berminat mungkin menganggap ia sebagai satu sumber yang boleh dijadikan kerjaya. Betul. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat ukiran sayuran ini sebenarnya boleh menjadi satu hobi ataupun satu minat yang mendatangkan hasil? Okey, biasanya ukiran-ukiran ini boleh digunakan untuk menghiasi lauk pauk, terutamanya di majlis-majlis rasmi, ataupun boleh sebagai pendapatan sampingan seperti mengambil upah menghias pelut kuning, ataupun bolehlah untuk dijadikan sebagai hantaran dan sebagainya. Sesuatu yang berbeza. Betul. Ya, kalau bagi mereka yang mungkin nak kelainan dalam hantaran itu sendiri, boleh dijadikan ukiran sayur-sayuran ini sebagai salah satu dekorasinya. Ya, kalau kita tengok kat sini, kita ada pelbagai jenis sayur-sayuran. Ya. Ini saya tahulah yang cantik ni carrot. Ya. Ini mungkin keledek. Yang terdiri daripada pelbagai warna yang juga diukir dengan ukiran bunga. Ini kita buat ukiran seekor burung. Berapa lama masa sebenarnya Cik Yusof diambil untuk menyiapkan satu-satu ukiran tu? Okey, kalau saiz sebegini, bagi yang amatur mungkin masa setengah jam.
Amatur setengah jam. Ya. Kalau profesional berapa minit? So kalau macam dalam pertandingan dia lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit saja. Wow, itu memerlukan ketekunan dan juga latihan. kepantasan ya. Latihan tu penting. Okey, kita nak berbalik kepada Helmi dan juga Sufi. Apa yang buatkan anda berdua ni minat untuk membuat ukiran sayur-sayuran? Kalau kita tengok bidang ukiran ni besar, ada ukiran kayu dan sebagainya. Tapi kenapa memilih sayur-sayuran? Okey, bagi saya ukiran buah ni memang separuh dari minat saya lah dari sekolah menengah lagi. Jadi saya ambil kos kulinari ni memang salah satunya untuk mengukir lah. Okey, kalau bagi Sufi, kenapa? Bagi saya meminati bidang dalam ukiran ni, saya minat dalam hiasan macam yang dihasilkan daripada yang segar lah, macam sayuran, buah-buahan begitu. Kalau tadi Helmi mengambil masa daripada zaman sekolah menengahnya lagi, awak usia berapa dah minat? Saya start masuk college community, saya lihat apa yang ada di college community yang ditawarkan, contohnya dalam ukiran buah ni, saya nak jadi saya cuba. Untuk hari ini cuba nak ukir apa tu? Ini capsicum, akan ukir. Nanti hasilnya akan jadi teratai. Contohnya macam jadi bunga teratai. Awak ambil masa berapa lama untuk siapkan bunga teratai melalui capsicum ini? Kalau saya dalam 2 minit begitu. 2 minit. Okey, serius ya orangnya. Okey, gelak sikit tak apa. Okey, Helmi sedang mengukir ukiran buah karot. Okey, kalau kita lihat sebenarnya dia yang paling penting bagaimana teknik untuk memegang, teknik untuk membuat ukiran tu sendiri kan? Ya. Berapa lama awak ambil masa belajar untuk membuat ukiran ni? Ukiran untuk carrot ni lebih 2 minggu lah. 2 minggu. Ada tak pernah, sebab awak bermula daripada zaman sekolah menengah kan? Ya. Jadi pernah tak macam curi ataupun ambil lah sayur-sayuran kat dapur mak tu, cuba untuk buat ukiran sendiri? Kerap begitulah. Kerap begitu. Tiba-tiba mak cari carrot hilang Ya. Okey, adakah Cik Yusof, kalau kita lihat potensi pelajar-pelajar ini juga adalah salah satu cara untuk mereka membina kerjaya mereka sendiri. Sebab tak ramai sebenarnya yang nampak dunia kulineri ni sebagai salah satu kerjaya. Yang mereka nampak adalah sebagai tukang masak. Tapi dunia ukiran ini mungkin kurang pendedahan. Apa pandangan Cik Yusof? Okey, saya rasa persepsi itu perlu diubah kerana kerjaya sebagai pengukir buah ini merupakan satu kemahiran tambahan kepada seorang chef. Okey. Kalau kita tengok sahabat-sahabat saya yang berada di Vietnam, mereka menjadikan mengukir buah ini sebagai kerjaya sepenuh masa. Kerjaya tetap. Kerjaya tetap. Dan gaji dia sangat lumayan. Wow, pendapatan yang lumayan, tak mustahil. Satu hari nanti negara kita juga memerlukan pengukir-pengukir sayur-sayuran seperti anda. Bersedia? Sedia. Okey, kita juga dikabarkan sebenarnya tim Cik Yusof sendiri telah pun ke Istanbul di mana menyertai International Istanbul Gastronomy Festival. Betul. Dan anda berjaya menjadi juaranya. Ya. Wow, apa mungkin tips kepada mereka di luar sana lah yang hari ini terbuka hati sebenarnya nak melihat bahawa seni ukiran sayur-sayuran ataupun buah-buahan ini boleh memberi impak dalam kehidupan mereka? Okey, tidak lain dan tidak bukan, satu perlukan pengorbanan bermasa dan juga latihan dan juga keuangan lah. Okay, dan saya rasa pelajar-pelajar saya di Istanbul kami menang 5 gol. Wow. 5 gol, 1 award, special award daripada juri. Wow. So saya melihat kejayaan ini disebabkan oleh pelajar-pelajar saya memberi komitmen. Dan sesungguhnya pelajar-pelajar di Coach Buffon ni mempunyai semangat yang luar biasa. Wow, sangat luar biasa sehingga menjadi juara dan memenangi 5 gol. Okey, ada mungkin dalam penonton kita yang sebenarnya dah terdetik hati kalaulah boleh belajar seni ukiran ni. Kalau bukan untuk pertandingan pun, untuk kepuasan diri ataupun untuk menambah pendapatan mereka, adakah sebarang kursus ditawarkan ketika ini? Ada. Kalau di Coach Community, mana-mana Coach Community, kami ada menawarkan kursus pendek, iaitu kursus yang ditawarkan Sabtu Ahad. Ada ya? Ya. Okey, menarik. Ya, boleh belajar dan juga bolehlah mengetahui lebih
banyak lagi lah kemahiran ini di community. Okey, banyak buah-buahan ataupun sayur-sayuran lah yang boleh dijadikan hiasan dekorasi untuk kita membuat pelbagai cara hantaran ataupun meja pengantin itu sendiri. Baik, Helmi dan juga Sophie, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu titik tolak juga kepada anda untuk membina kerjaya dalam dunia kulineri. Terima kasih. Lepas ni kalau dah berjaya, jangan lupa kami di Wanita Hari ini. Okey, ada satu lagi istimewa kami nak bawakan bersama dengan Sugi. Kita nak demo masakan sayur serai. Tapi apa ya? Silakan Sugi. Cukup terperinci ukiran mereka itu. Okey, apa pun di awal tadi, kami ada kongsikan bersama anda pelbagai jenis quiche dan juga kek, lobak merah, carrot cake, dan inilah orangnya. Orang di sebaliknya, kita bersama dengan Puan Rozakia ataupun lebih dikenali sebagai Zakia. Selamat datang. Okey, bila kita cakap pasal sayur-sayuran ni dan terutamanya quiche, mungkin ramai yang berkata susahlah nak buat quiche ni, tapi bagi Zakia mungkin dah senang sebab selalu buat. Jadi mungkin Zakia boleh kongsikan, bila kita nak buat quiche ni, apa yang paling penting sambil-sambil kita buat, buat adunannya? Yang paling penting dia punya crust dia. Okey. Senang je. Kita perlukan 250 gram butter dengan 270 gram tepung. Okey. Cuma butter, kalau kita pakai yang salted butter, kita perlu letak garam hanya 1/4 teaspoon saja. Okey. Tapi kalau kita pakai unsalted butter, kita kena pakai 1 teaspoon garam. Okey, itu untuk tepung dan juga butter dan juga garam kalau kita nak gunalah. Dan kita kacau dia bagi sebati sajalah. Tak perlu terlalu lama. Okey, selepas kita masukkan butter dan tepung ni, kita adunkan. Adunkan dia bagi sebati sehingga dia menjadi dough macam ni. Bila kita dah jadikan dia dough, kemudian kita letakkan dia di dalam mold. Ikut pada saiz kita nak saiz berapa. Kalau satu dough macam ni, dalam mold yang 6 inci boleh dapat 2 adunan. Jadi sukatan yang diberi tadi tu untuk mold 6 inci. Boleh dapat berapa? Boleh dapat 2 adunan. 2 adunan. Okey, dan yang ini, adunan ni yang dah siap ni, kita kena simpan berapa lama sebelum kita boleh letak atas mold? Kita tak perlu lama. Kita bagikan simpankan di dalam peti ais, bagi dia keras kejap je. Okey. Kemudian kita bakar dalam 30 minit. 170 darjah Celsius. Okey, ini dah siap. Okey, jadi atas yang dah siap ni, sekarang ni kita nak buat flavor mana satu? Kita buat yang ni. Okey, tomato dengan apa tu? Dengan pepperoni. Pepperoni. Okey, sambil awak buat ni, saya nak tanya, bila awak nak masukkan ni, mungkin orang ingat yang ini susu, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah heavy cream ataupun cookie cream. 240 ml. Kemudian kita perlukan 3 biji telur. Okey, jadi kenapa kita tak guna susu? Kenapa perlu guna heavy cream? Ada sebabnya tak? Sebab heavy cream dia punya tekstur dia lagi pekat. Okey. Kemudian kita masukkan garam, oregano dan black pepper. Oregano, black pepper. Sikit je. Okey. Lepas tu kita kacau bagi sebati. Jadi kalau kita di rumah memang dah tak sempatlah nak beli heavy cream, dah Hafiz tengah buat ni, boleh guna susu, tapi susu tu akan menjadikan inti dia lembab lah. Lagi cair, lagi lembat lah. Lagi cair. Kemudian just kita ambil ni. Okey. Kita letakkan atas dia. Alright. Tuang atas dia macam tu je? Ya. Oh, okey. Actually senang je. Kalau kita dah dapat buat crust dia punya inti tak susah sebenarnya. Okey. Lepas tu atas tu kita letak je lah, tabur je. Kita letak pepperoni dengan tomato. Kemudian bakar dalam 30 ke 30 minit, 170 darjah Celsius. Okey. Topping dia kita boleh ikut kita punya flavor lah nak mana. Okey. Memang sesuai juga untuk musim cuti sekolah ni sebab anak-anak memang suka kan bila kita bagi dia orang chance nak letak, nak hias kan. Jadi bolehlah buat musim cuti sekolah ni. Jadi cheese tu kita tabur sebelum masuklah kan dalam ketuhar. Okey, dan bakar berapa lama? 30 ke 30 minit, 170 darjah Celsius. Okey, jadi kalau selepas kita bakar, inilah hasilnya untuk yang flavor tomato dan pepperoni. Tapi saiznya yang inilah. Ini saiz 6 inci. Okey, baiklah. Sambil-sambil awak tabur cheese di situ, saya nak try yang spinach dan mushroom yang dah siap ni. Okey. Okey, ni kira brunch lah orang kata. Okey, sekejap. Okey. Boleh rasa dia punya heavy cream.
Dia punya cheese, mushroom, spinach semua ada. Okey, next. Kita dah tadi kongsikan kek lobak merah, carrot cake. Okey, di sini kita ada yang dah siap tapi nak tunjuk juga macam mana nak buat carrot cake dan antara bahan-bahannya. Kita perlukan 1/4 cawan gula. Okey. 2 biji telur. Kita just kacau dia sebati je. Okey, ni saya nak tanya. Bila kita sebut carrot cake ni, carrot tu, katakanlah kita baca dalam resepi tu, okey, 500 gram carrot. Carrot tu kita timbang selepas kita parut ke sebelum kita parut? Kita timbang lepas kita dah parut. Lepas tu kita masukkan 1 cup carrot. Kalau ada tak situasi di mana kalau terlebih carrot, kek tu tak jadi? Dia terlebih tak apa. Terlebih tak apa? Okey. Kemudian kita masukkan setengah cup walnut. Walnut. Nak masukkan pecan pun boleh. Ada nak masukkan nanas sekali pun boleh. Ada yang masuk raisin juga kan? Kismis pun boleh kan? Okey. Cinnamon ada? Cinnamon ni, dalam tepung ni kita dah ada 1 teaspoon cinnamon. Okey. Baking powder. Okey. Baking soda dengan 1 teaspoon garam. Okey. Lepas tu just kita masukkan je lah. Okey. Just kita masukkan saja. It's begitu simple. Okey. Jadi mungkin di sini Zakia boleh kongsikan laman IG Zakia supaya mungkin penonton di rumah nak tahu lebih lanjut mengenai resepi yang ditunjukkan hari ini. IG Zakia, ZAKEAYA. Kita ada jual cookies, cake, semua pastry semua ni lah. Ada kelas? Kelas tak ada. Kelas tak ada. Tapi kalau nak buat nak beri you ambil pesanan lah. Yalah. Okey, baiklah. Kemudian dah sebati ni kita bakar dalam 50 ke 60 minit, 170 darjah Celsius. Okey, dan siaplah carrot cake-nya. Okey, saya nak cuba satu boleh? Okey, kita ambil yang ini. Ada ke sudut lain? Sebab macam besar sangat. Okey, tak apa. Rasanya saya ambil satu kek tu. Crunchy sebab ada walnut dekat dalam. Rasa cinnamon dia pun kita boleh rasa. Jadi ini brunch saya untuk hari ini. Okey, baiklah. Terima kasih Zakia. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Okey, baik. Kita nak berkongsi dengan anda satu lagi menu istimewa sebab kalau kita sebut tentang sayur-sayuran, mungkin ada dalam kalangan anak-anak kita yang kurang berminat nak makan sayur. Hari ini kita berikan anda variasi menarik sayur-sayuran yang boleh dijadikan salah satu hidangan. Kalau kita tengok di depan ini bersama kita, Nur Azurila, ini kalau kita lihat kan, teknik masak sayur pun ada macam-macam kaedah sebenarnya. Ada goreng sahaja, kita ada boleh buat sup, boleh buat dalca sayur pun, boleh juga jadikan gado-gado. Siapa kata sayur ni sebenarnya tak menarik untuk dihidangkan? Betul tu. Tapi hari ini apa yang Ina nak kongsikan? Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Okey, selamat tengah hari semua. Hari ini kita orang akan tunjukkan cara-cara buat sayur, masak lemak putih version Kelantan lah, negeri Kelantan, daripada negeri Kelantan. So ni adik saya tengah masukkan santan dululah. Kita rebus naik terus ya, tak payah tumis-tumis. Tak payah. Itu apa tu? Yang ni kat dalam ni kan, ini kombinasi ni. Ya, bawang merah, bawang putih dan isi ikan. Okey. Kita orang pakai isi ikan kembung. Inilah yang membezakan sayur lemak di Kelantan dan juga di negeri-negeri lain. Betul-betul. Saya nak tanya, penggunaan isi ikan ini sendiri, selalunya apa yang sesuai untuk dijadikan sayur lemak? Ikan. Ya, dari segi ikannya apa yang sesuai? Ikannya ni, sayur, macam-macam sayur sebenarnya boleh. Okey, tapi ikan apa kita guna? Ini ikan kembung. Tapi ikan kembung. Setahu saya lah, mak saya kan dalam banyak-banyak kan dia akan pakai ikan kembung. Okey. Mungkin sebab dia punya rasa tu lain kan. Kalau macam ikan kerisi, isi dia macam tebal sikit. Ikan kembung ataupun ikan selayang ke? Ikan selayang pun boleh juga. Ya? Buat laksa kan. Betul, tak ada masalahnya. Betul. Tapi dari segi sayur-sayuran juga terpulang. Betul, terpulang. Ada setengah orang buat masak lemak kobis. Betul. Ada setengah juga yang menggunakan, hari ini kita guna apa tu? Ni ada pucuk manis. Sedapnya. Yang ni ada kacang kelisa lah. Yang ni ada carrot, yang ni terung. Lepas tu kita orang pakai keledek.
ubi keledek kuning tu. Okey. Adik saya dah masukkan awal-awal lah sebab nak bagi dia empuk kan. Betul-betul empuk ya. Okey. Yes. Kalau kita lihat sebenarnya Ila, ada menu-menu yang seperti yang kita sebut ni kan. Selalunya memang kalau di rumah pun kadang-kadang balik-balik bila kita dah masak lauk utama, sayur goreng je lah sayur. Goreng je lah, betul. Masak belacan ke goreng belacan dan sebagainya. Betul. Tapi sebenarnya di depan kita ni ada Ada pelbagai. Yes, betul. Ini apa ni? Yang ni kailan, baby kailan, masak dengan ikan masin lah, kailan ikan masin lah. Kailan ikan masin. Yes. Ini sup sayur lah. Sup sayur sama dengan ayam. Ada ayam Uish, ada, isi ayam. sedapnya. Ini juga mungkin boleh dijadikan perangkap untuk anak-anak. Betul. Senang kan anak-anak kan. Satu lauk je. Ayam dah ada, sayur pun ada. Kadang-kadang kan susah sangat anak-anak ni nak makan sayur, tapi bila dah letak dalam sup ayam, pasti rasanya pun sedap ya. Yang tak makan sayur boleh makan sayur. Betul. Ini sayur campur. Sayur campur lah. Sayur campur ni memang favourite semua orang lah. Semua orang tahu lah Ikutlah nak campur apa. Ikut suka hati lah kan. Apa yang ada kat dalam peti tu kan. Campak je. Ini sayur yang tengah kita masak. Kita orang masak. Inilah hasil dia. Daripada yang kat situ kan. Kita orang, satu lagi kita orang tak pakai cili yang maksud saya cili boh ke, cili api kering, ke, apa-apa kan kita orang pakai kan. Kita orang guna lada hitam. Serbuk lada. Ini serbuk juga lada hitam. yang membezakan Tapi dia tak rasa. adalah pedas sangat. Maksudnya masuk budak boleh makan lah. Dia tak pedas, dia macam pedor-pedor gitu kan. Tapi kalau saya Rina, kena make sure pedas. Jadi tambah lebih pun tak apa. Okey, ini Boleh. kalau kita buat nasi tumis, tak kira nasi tomato ataupun nasi minyak, kita dah ada ayam masak merah, kita ada daging masak hitam. Kalau dalca nak dibuat ayam, nak dibuat daging, mungkin kita rasa macam banyak sangat menu-menu yang berat kan. Kita buatlah dalca sayur-sayuran. Lepas tu kalau ada rasa macam nak ada daging, tambahlah daging. Ada daging tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi selalunya sayur apa yang sesuai untuk dijadikan dalca sayur-sayuran? Mostly carrot lah. Carrot dengan terung. Itu yang paling selalu digunakan dalam dalca. Tapi kat dalam dalca ni mak saya dia taruh kacang bendi. Boleh juga Boleh. Kacang panjang. Tak ada masalah sebenarnya. Jadi variasi sayur-sayuran yang mungkin lebih keras sedikit sesuai dijadikan dalca. Okey, ini menu ni tak perlu makan nasi pun tak apa. Betul. Makan dia je kan kenyang. Makan ni pun dah cukup mengenyangkan. Actually kalau ada tempe ataupun tahu goreng tu pun lagi ngam sebenarnya. Betul, setuju. Kan? Itu orang kata betul-betul dah penambat selera lah ya. Kita tapi dah hari ni cukup. tak ada, yang ni je ada. Sebab konsep pun sayur-sayuran. Sayur. Jadi sesuai lah hari ni kita tampilkan sayur-sayuran. Kita ada kangkung Kangkung. Ini sayur apa ni? Itu bayam. Bayam pun boleh buat untuk gaduh-gaduh juga Kacang panjang. Banyak lagi sayur sebenarnya boleh. Tapi ni saya buat sayur yang ni je lah. Okey, baiklah. Dah hampir masak menu masak lemak bersih Kelantan ini. Ila bagi mereka yang mungkin nak rasa variasi sayur-sayuran ni, bagaimana cara untuk mereka ketahui? Okey, boleh kunjungi kita orang punya restoran di Pantai Dalam. Nama restoran tu Kak Nik Patin House. Kita orang beroperasi daripada pukul 11 pagi sampai 10.30 malam. So lauk malam tu actually pukul 6 you all datang, kita orang dah ready untuk malam lah. Macam tu. Malam masih lagi boleh dapat variasi sayur-sayuran? Wow. Mostly paling favourite sayur ni ada, sayur goreng lah. Goreng ni ada, semua ada. Boleh ikut. Agaknya kan dalam satu hari di kedai tu berapa jenis sayur-sayuran yang actually banyak mak saya daripada goreng, daripada masak lemak. Ada lebih kurang 10 lebih. Ya, ada pucuk ubi, ada rebung, ada. Satu hari saya kira penonton-penonton boleh ke kedai Kak Nik. Yes, ada petola. Termasuk dengan sayur goreng lah. Ulam yang raw ni kan. Itu banyak. yang bagi mereka yang suka fresh boleh makan ulam-ulaman Pilihan tu banyak. Jadi anda yang boleh tentukan apa yang kena dengan selera tekak sendiri. Dan untuk mereka yang mungkin nak follow Instagram, boleh follow kita orang dekat Kak Nik, huruf kecil Kak Nik _Patin House, ataupun kita orang punya Facebook huruf besar semualah Kak Nik Patin House Official. Baiklah, terima kasih Ila bersama kita hari ini berkongsi pelbagai jenis sayur-sayuran yang ada hari ini. Satu lagi yang istimewa, yang ni pun favourite saya juga. Sebab kalau dah makan kita rasa tak makan sayur lah, kita rasa macam makan kudapan. Apa menunya? Jom sama Sugi. Terliur penonton di rumah Rina. Saya pasti anda di rumah ada yang tak suka makan sayur. Tapi ini akan membuatkan anda suka makan sayur. Sebab apa yang akan kami kongsikan adalah keripik peria dan juga peria crispy. Kita bersama dengan Puan Siti Habibah. Okey, baiklah. Puan Siti Habibah, cakap pasal keripik ni, biasanya orang takut sebab berminyak.
Tapi orang yang tak suka makan sayur akan suka kat keripik sebab yalah dah ada sayur kan namanya. Okey. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan bila kita cakap pasal keripik peria ni, jenis peria yang dipilih tu ada menjadi salah satu faktor ke macam mana? Sambil-sambil kita gaul, kita boleh panaskan api dulu. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita cuba variasikan daripada sayur-sayuran, kita cuba jadikan keripik sebagai kudapan kita lah. Okey, tapi peria yang digunakan ni, peria jenis apa? Sebab kita ada peria yang kecil, ada kita pilihannya. Kita pakai peria daripada varieti dari Bangladesh lah supaya rasanya lebih kurang pahit. Dan sedaplah bila kita dibuat keripik. So bila kita orang kata hiris tu, peria ni kena halus lah. Kita nipis lah supaya dia garing, rangup lah kita nak makan. Boleh kita tunjukkan betapa nipisnya ataupun halus peria selepas dihiris tu. Tengok tu memang nipis sangat, sebab tu kita boleh dapat keripik yang cukup rangup ya. Dan tepung yang digunakan adalah tepung goreng ayam. Tepung goreng yang rangup lah. Okey, dan kalau mereka di rumah mungkin menggunakan peria yang berlainan jenis, ada tak tips untuk menghilangkan rasa pahit peria? Okey, kita selepas kita sagat, kita basuh, buangkan dia punya rasa pahit tu dengan air garam lah. Kemudian kita toast, selepas toast sekejap untuk hilangkan air dia. Baru kita boleh ambil peria tu, kita kacau dengan tepung lah. Kita tak payah letak air yang banyak. Okey, baiklah. Yang seterusnya, keripik pegaga. Mungkin ada yang bertanya macam mana kita nak goreng pegaga ni. Sama juga ke caranya? Sama. Cuma kita pakai pegaga lah. Okey. Tepung rangup yang sama juga. Jadi kita gaul, lepas tu kita goreng, makan panas-panas. Itu yang paling best bila kita makan panas-panas. Okey, selain daripada pegaga ni, kita juga ada cendawan yang digoreng. Sama juga caranya? Sama. Semua konsep dia sama. Kita tak pakai air banyak lah. Okey, tak pakai air banyak. Dan yang istimewanya, yang mana satu ni? Yang ini ke? Keripik bayam Brazil. Bayam Brazil. Okey, kenapa bayam Brazil? Bayam biasa tak boleh ke? Bayam Brazil ni dari segi khasiat dia, kita boleh untuk rawat kanser. Okey. Lagi kita tanam secara organik lah, kita tak guna bahan kimia. Okey. Sambil-sambil yang itu digoreng panas dan ini digaul, saya nak cuba keripik peria yang sudah digoreng ni. Tengok betapa pahit atau tak pahit. Okey. Cukup rangup. Mungkin anda dah boleh dengar kruk-krap ya. Memang rangup, tak pahit. Rasa tepung dia memang ada. Memang on lah bagi saya. Okey, yang seterusnya saya nak cuba yang yang apa? Bayam Brazil tadi, yang ini ya. Okey. Sama juga, memang rangup. Jadi memang kalau anda di rumah nak cubalah hari ini boleh. Satu hari ini anda tak akan berhenti makan. Okey, apapun Puan Zakia boleh kongsikan. Puan Zakia, Puan Habibah boleh kongsikan laman IG kalau mereka nak memberi pesanan ataupun nak membeli, mencubanya. Boleh follow saya punya IG Habibah Siti atau Facebook saya Siti Habibah lah. Okey, kalau nak order bolehlah kalau ada kenduri ke apa? Kenduri atau door gift ataupun secara online kita akan post lah mana yang jauh. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak Puan Habibah. Okey, saya nak makan lagi. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Okey, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Baik, sebelum kita nak berkongsi bersama dengan tetamu-tetamu kita tentang IG mereka dan juga Facebook mereka, kita nak beritahu kepada anda bagi peminat-peminat setia ataupun penonton setia TV9 untuk anda menukar channel daripada 119 ke 149. Dah kena biasakan menukar nombor 149 itu. Okey, Cik Yusof, sekali lagi untuk mereka di luar sana, kalau nak belajar ukiran sayur-sayuran ataupun yang berminat, ada kecenderungan untuk menjadikan ia sebagai salah satu sumber pendapatan, bagaimana caranya? Okey, boleh hubungi saya di saya punya Facebook dan juga Instagram sama, Muhammad Yusof Yaakob, MOHD YUSOF YAAKOB.
Dalam tu semua ada videos, ada tips, ada step by step dan segala-gala pasal perjalanan pertandingan saya di luar negara pun ada di situ juga. Okey, baiklah, terima kasih. Seterusnya kepada cik adik manis kita ini yang tadi saya tengok Sugi beryeka dapat menikmati kek carrot dan juga quiche. Bagaimana cara untuk mereka dapatkan hidangan-hidangan yang sedap ni? Boleh dapatkan di IG Zakia, ZAKEA kita ada kek, cookies, quiche, semua dan semua boleh order online lah. Dan kita boleh Seawal berapa hari tu? Kalau macam ni 2 hari sehari pun boleh dah. Boleh lah, tak ada masalah Seterusnya kita pass baton dengan Sugi. Kita bersama dengan Puan Nora Zurila yang tadi kongsikan sayur masak lemak putih ya. Versi Kelantan. Ya, versi Kelantan ni. Kalau mereka di rumah nak cuba antara lauk yang dibawa hari ini, bagaimana mereka boleh menghubungi? Boleh kunjungi terus ke kedai kami di Pantai Dalam. Nama kedai tu Kak Nik Patin House. So tu kat Pantai Dalam, kat depan kat luar depan Masjid Al-Khadijah. So kita orang beroperasi daripada 11 pagi sampai 10.30 malam, lauk malam, pukul 7, pukul 6 tu baru boleh datang lah kita orang lauk baru semuanya. So untuk kita orang punya IG boleh lawati Kak Nik, urut kecil semua ya, _Patin House, ataupun Facebook urut besar semua Kak Nik Patin House Official. Tapi untuk macam bulan puasa kan, bulan puasa ni kita orang beroperasi, bulan puasa yang akan datang ni kan, kita orang beroperasi setiap hari. So maksudnya selalunya kalau macam hari macam biasa ni, hari Ahad kita orang tutup. Tapi kalau macam bulan puasa kita orang hari-hari buka pukul 1.30 sampai lepas berbuka. Actually pukul 1.30 tu untuk orang datang beli lauk, beli lauk untuk berbuka. And then boleh juga berbuka di kedai kita orang lah. Untuk minggu pertama tu boleh walk in je. Tapi kalau minggu kedua tu better buat reservation lah. So boleh kunjungi kita orang punya IG tu, ada nombor phone. Ya, Kak Nik Patin House. Jadi anda bolehlah mencuba variasi lauk di sana. Dan seterusnya Puan Siti Habibah yang tadi kongsikan keripik peria, pegaga, bayam Brazil dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan sekali lagi laman IG. Okey, boleh dapatkan keripik peria saya yang dibuat secara homemade di Facebook saya Siti Habibah dan di IG saya Habibah Siti. Okey. Pre-order 4 ke 5 hari sebab kita buat secara homemade dan kita tak menggunakan minyak yang berulang kali. Kita nak pastikan kesegaran sampai pada pengguna lah maksudnya. Jadi tahap kesegarannya tu masih sedaplah kita makan macam kita baru. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kesemua tetamu kita dan kembali esok dengan satu topik yang cukup menarik. Kita ada topik pemilihan kursus bagi pelajar-pelajar yang kurang cemerlang. Mungkin ramai dalam kalangan adik-adik kita yang sudah pun mendapat keputusan SPM tak tahu apa yang nak buat. Jangan risau, ada banyak kemahiran kami nak kongsikan esok. Jadi jumpa lagi esok. Terima kasih. Bye-bye. Berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia